Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya ni. Jadi video ni Ustazah buat khusus untuk Maths ODL Maths ODL pada hari Isnin. Okey, jadi hari ni kita dah masuk minggu kelima. Dan Ustazah hari ni nak ajar bab 4 lah, bab 4. Okey, iaitu yang bertajuk Analisa Kegemilangan Sains dan Teknologi Islam. Okey, sebelum kita mula, jadi Ustazah nak tanya, Ustazah kat mana sekarang ni? Boleh nampak kat belakang tu kan? Ni Ustazah, siapa yang rindu dengan UiTM tu, dia mesti rindulah tempat ni kan? Ni. Nampak kan? Kecuali siapa yang duduk kat asrama, mungkin tak rindulah kan? Okey. Okey, jadi jadi kita akan mulakan bab 4. Okey. So tajuk analisa kegemilangan sains dan teknologi Islam ni bermaksud apakah faktor-faktor kegemilangan sains dan teknologi Islam, apakah faktornya. Okey, jadi hasilnya nanti awak boleh tahulah bahawa faktornya ialah yang pertama bersumberkan wahyu, yang kedua ialah praktis ilmu bersepadu, yang ketiga ialah pembudayaan ilmu, yang keempat ialah komitmen pemerintah. Okey. Jadi ini ada 4 faktor lah. Ingat bab 4 ada 4 faktornya. Okey, yang pertama kita tengok sains dan teknologi Islam bersumberkan wahyu. Bersumberkan wahyu maknanya bersifat rabbani. Sains dan teknologi Islam ni bersifat rabbani, bersumberkan wahyu kan. Okey, apakah itu wahyu? Apa itu wahyu? Siapa tahu wahyu tu apa? Wahyu itu pemberitahuan daripada Allah kepada hamba-Nya yang dipilih dengan cara istimewa, berlainan daripada apa yang dialami oleh manusia biasa. Jadi maknanya wahyu ni Allah bagi kepada insan istimewa. Siapa? Iaitu di kalangan Nabi dan Rasul. Dan kita tahu beza Nabi dan Rasul ialah Nabi dia dapat wahyu untuk diri sendiri, maknanya tak wajib untuk sampai kepada orang lain kan. Berbeza kalau Rasul, wahyu yang diberi tu wajib sampaikan kepada umat lah, kepada umat umat pada zaman tu kan. Jadi kita ni Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad kita maknanya kita dapat daripada Nabi Muhammad segala ilmu, segala undang-undang tentang Islam kita dapat daripada Nabi Muhammad. Jadi wahyu ni merupakan sumber yang sumber pengetahuan yang penting lah, dan merupakan teras semua ilmu. Maknanya kita tahu bahawa wahyu ni apa? Wahyu ni terdiri daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tahu bahawa dalam Al-Quran dan Sunnah ni, contohnya Al-Quran kan, dan As-Sunnah juga mengandungi segala ilmu pengetahuan kan. Merupakan asas lah bagi semua ilmu kan. Contohnya ilmu berkenaan dengan politik, asas dia kita boleh dapat daripada Al-Quran. Ilmu tentang ekonomi, asas dia kita boleh dapat daripada Al-Quran kan. Kita sebagai orang Islam kan, asas semua kita ambil daripada Al-Quran. Ilmu agama semestinya lah daripada Al-Quran, termasuklah juga ilmu sains dan teknologi, asasnya dia ambil daripada Al-Quran kan. Okey. Jadi apakah maksud wahyu? Tadi dah beritahu kan, tapi maksud wahyu dari segi bahasa, maksud dia ialah petunjuk. Wahyu ni ialah petunjuk. Auha, wahyu tu dari segi perkataan, bahasa perkataan auha. Okey, auha ni adalah inspirasi daripada orang lain maksud, ataupun arahan seseorang, tu maksud dia dari segi bahasa. Okey. Jadi wahyu ni ialah segala apa yang disampaikan oleh Allah secara rahsia kepada Nabi dan Rasulnya seperti Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Nabi yang terdahulu, contohnya Nabi apa? Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Sulaiman dan semua Nabi-Nabi tu dapat wahyu kan. Dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat iaitu Al-Quran dan
hadis lah. Okey. So apa itu Al-Quran? Rasanya semua tahulah. Al-Quran itu ialah kalam Allah yang mengandungi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun secara mutawatir, dan membacanya merupakan satu ibadah. Dan kita tahu dalam Al-Quran tu mempunyai pelbagai ilmu-ilmu pengetahuan, kan. Dan kita tahu bahawa Al-Quran ni mengandungi 6,000 ayat. Dan di antara 6,000 ni 750 merupakan ayat berkaitan dengan sains. Banyak tak? Banyak kan? Nak hampir 1,000 lah, kan. Jadi itulah, kan. Okey, Ustazah lupa. Kita masuk slide seterusnya, iaitu wahyu. Wahyu, nama lainnya ialah al-isyarah as-sariyah. Maksudnya isyarat yang cepat. Al-kitbah, iaitu tulisan. Al-maktub, iaitu tertulis. Al-ilham, iaitu ilham. Dan al-i'lam al-kahfi, pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain. Al-kalam al-kahfi as-sari', pembicaraan yang bersifat tertutup, tidak diketahui pihak lain dan cepat. Maknanya secara tertutup, kan. Macam mana Nabi Muhammad dapat wahyu, iaitu dalam gua, kan. Maknanya tertutup, kawasan tertutup, tak ada orang lain, kan. Okey. Jadi jadi itulah wahyu dari segi bahasanya. Okey, so Al-Quran. Al-Quran mengandungi sebab itulah Al-Quran ni dijadikan sebagai sumber ilmu sains dan teknologi, sebab dalam Al-Quran pun ada ayat-ayat berkaitan dengan sains. Okey. Dan dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang menyuruh mendorong manusia untuk berfikir, untuk mencari ilmu, kan, untuk mengkaji, untuk buat penyelidikan dan sebagainya lah. Okey, dan seterusnya wahyu iaitu as-sunnah. As-sunnah ni ialah segala apa yang datang daripada Rasulullah, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan ataupun pengakuan baginda. Yang ni semua tahulah. Saya dah explain masa part 1 dulu, kan. Okey, iaitu as-sunnah qauliyah, iaitu perkataan. As-sunnah fi'liyah, iaitu perbuatan. As-sunnah taqririyah, iaitu pengakuan. Jadi semua tahu, kan. Yang ni semua ni as-sunnah lah. Semua ni sunnah hadis. Okey. As-sunnah qauliyah itulah yang perkataan tu yang kita panggil sebagai hadis. Hadis. Okey, jadi okey, so kita tengok antara dalil-dalilnya ialah surah An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ila Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ila an-nahli anittakhizi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang didirikan oleh manusia. Jadi ada perkataan wahyu kat situ. An-Nahlu. Wa auha tadi kan, auha tadi tu wahyu. An-Nahlu tu lebah. An-Nahlu tu lebah. Jadi siapa yang buat assignment tentang serangga, bolehlah ambil ni, lebah ni, kan, ada ayat Quran dia. Okey, wa auha tu wahyu. Okey, dan surah Maryam ayat 11. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Okey, kat situ pun ada perkataan auha. Auha, tapi maksud auha kat sini adalah memberi isyarat. Jadi itulah maksud dia. Auha ni biasalah perkataan bahasa Arab ni di banyak makna. Okey, so apakah peranan wahyu? Yang pertama ialah membuktikan kewujudan Allah. Maknanya membuktikan kewujudan Allah, maknanya kita apa yang kita buat dalam hidup kita ni semuanya kita mengikut perintah Allah, kan. Apa sahaja kita bersumberkan daripada wahyu, kan. Jadi ini membuktikan, bila adanya wahyu ni membuktikan kewujudan Allah. Yang kedua, sebagai sumber ilmu sains.
Kan saya dah sebut tadi kan, maknanya dalam Al-Quran tu ada ayat-ayat berkaitan dengan sains, jadi ia menjadi sumber ilmu sains. Okey, dan yang ketiga adalah menegakkan. Kat situ menegakkan, sebenarnya menegakkan kebenaran ilmu. Okey, sebab apa? Biasanya dalam dalam mencari ilmu ni, ada banyak ilmu yang bercanggah, kan? Lebih-lebih lagi ilmu di antara orang Islam dengan bukan Islam lah. Jadi berbezanya sains Islam dengan sains Barat ni, sains Islam ni kita berprinsipkan tauhid. Jadi kita percaya bahawa di sebalik semua kejadian alam ni, di sebalik semua fenomena alam ni merupakan ditentukan oleh Allah. Maknanya alam ni dicipta oleh Allah, kan? Jadi kita cari hakikat kejadian alam tu, tapi masa sama kita kaitkan dengan bahawa Allah lah pencipta alam ni, kan? Okey, dan seterusnya menolak hukum khurafat dan tahyul. Maknanya bila kita kita datangkan kebenaran, maknanya terhapuslah semua khurafat dan tahyul ni. Kadang-kadang orang zaman-zaman dulu kan banyak khurafat-khurafat dia, kan. Contohnya ada yang percaya kepada pokok-pokok, nampak pokok hebat sikit, dia orang percaya ada kuasa-kuasa hebat. Dia orang nampak benda yang pelik-pelik lah, batu terapung ke, terus fikir benda tu ada kuasa. Padahal kalau kita kaji, maknanya bila adanya wahyu ni, menyangkal semua khurafat-khurafat tu, kan. Maknanya apa sahaja fenomena, apa sahaja kejadian yang berlaku tu ada sebab dia lah, ada sebab dia, yang kita boleh cari daripada sumber wahyu, kan. Okey, dan menggalakkan pembangunan sains dan teknologi. Okey, ada banyak ayat Quran yang menggalakkan manusia ni untuk mencari, mengkaji, membuat penyelidikan, lebih lagi dalam ilmu sains dan teknologi. Dan disebabkan apa? Sebab ilmu pengetahuan ni sangat berguna, boleh diguna pakai, maknanya bermanfaat kepada seluruh manusia, kan. Contohnya nyamuk. Contohnya ilmu sains tu bila diaplikasikan boleh digunakan sebagai teknologi, kan. Dipraktikkan, maknanya contohnya ilmu berkaitan dengan teknologi, kan. Besi, kan. Maknanya kaji-kaji tentang besi, dan daripada besi tu boleh menghasilkan banyak benda, kan. Contohnya mesin-mesin, kan, kenderaan, kan, dan sebagainya lah. Jadi kat situ maknanya wahyu ni menggalakkan lagi pembangunan sains dan teknologi. Okey, so ada slide seterusnya, iaitu sumber ilmu, iaitu sumber kauliah dan sumber kauniah. Sama je lah, maknanya sumber kauliah tu dia sama macam sumber nakliyah dan sumber akliyah. Sumber nakliyah semua tahu, kan, semua iaitu bersumberkan daripada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sumber akliyah ataupun kauniah ni ia melalui proses berfikir melalui akal, menggunakan akal. Okey, so kita sambung lagi. Okey, Assalamualaikum. Kalau tengok di sekeliling Ustazah ni dah berubah tempat, kan. Jadi Ustazah sambung. Kalau yang mula-mula tadi tu Ustazah dah sentuh berkenaan dengan sains Islam ni bersumberkan wahyu. Jadi seterusnya Ustazah sambung faktor yang kedua, iaitu praktis ilmu bersepadu. Okey, apa maksud dia? Praktis tu kita praktikkan, kita amalkan, praktis, kan. Ilmu, apa itu ilmu? Ilmu lah, ilmu pengetahuan, ilmu adanya
maklumat yang kita dapat melalui pembelajaran, kan. Okey, dan bersepadu tu maksud dia gabungan, gabungan, integrasi, kan. Okey, jadi praktis ilmu bersepadu ialah kita mempraktikkan ilmu yang pelbagai. Okey, jadi kalau tengok slide, slide yang nombor 9. Okey, slide nombor 9 ada gambar, kan, iaitu hierarki ilmu. Hierarki ilmu. Okey, dia ada bentuk macam roket, betul tak? Yang merah tu bentuk macam roket, kan. Okey, di bawahnya iaitu ilmu tauhid, ilmu keimanan. Kenapa dia letakkan di bawah? Ia menunjukkan, ia melambangkan asas lah. Jadi asas ilmu yang kita kena ada ialah ilmu tauhid, iman kita. Maknanya tak bergunalah hidup kita ni kalau kita tak ada ilmu tauhid tu. Maknanya agama nombor satu, kan. Agama nombor satu, kan. Itu asas kita, kan, yang membawa kita ke arah kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, jadi itu asas. Okey, kalau awak tengok kat kiri dan kanan dia ada ilmu ibadah, ilmu akhlak, betul tak? Jadi itu pun ada kepentingan dia juga, ilmu ibadah dan ilmu akhlak. Kalau awak tengok ke tengah-tengah tu iaitu ilmu syariat. Ilmu syariat ni terdiri daripada fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh jinayat, dan daulah, kan. Jadi lepas tu naik ke atas sikit iaitu ilmu sains dan teknologi. Jadi daripada gambar ni boleh nampak kesepaduan ilmu. Ilmu tauhid, ilmu ibadat, ilmu akhlak, ilmu syariat dan ilmu sains dan teknologi. Inilah dikatakan kesepaduan ilmu ataupun integrasi ilmu. Okey, bila hasil daripada gabungan kesemuanya ni, dia akan menghasilkan kejayaan, kejayaan al-falah. Okey, jadi integrasi ilmu di atas membentuk pemahaman dan amalan kehidupan yang bersepadu diterima oleh Islam. Okey, kesepaduan ilmu inilah yang diterima dalam Islam. Maknanya kita gabungkan ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu sains dan ilmu agama, kan. Jadi yang ni yang diterima oleh Islam. Okey, ilmu yang memisahkan ketuhanan dan keimanan dan ibadat kepada Allah dianggap ilmu sekular. Ilmu yang pisahkan dengan ilmu ketuhanan ni bukan ilmu sekular. Kan. Maknanya itulah bezanya sains Islam dan sains Barat. Sains Islam kita gabungkan sains dan teknologi tu dengan ilmu tauhid, ilmu ibadat, ilmu syariat, ilmu akhlak. Kalau ilmu sains Barat, dia hanya semata-mata sains dan teknologi sahaja, kan. Itu dipanggil ilmu sekular, kan. Okey, jadi kesepaduan antara ilmu ini menjadi asas kepada manusia untuk mencapai al-falah, iaitu kejayaan di dunia dalam semua bidang dan kebahagiaan di akhirat. Jadi dengan adanya kesepaduan ilmu ni akan menghasilkan al-falah, iaitu kejayaan. Hayya 'alal falah. Itulah matlamat kita sebagai muslim. Maknanya kita nak mengejar kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, slide seterusnya, kesepaduan ilmu melalui hubungan harmonis Tuhan, manusia dan alam sekitar. Okey, dia ada nama kat situ. Dikreditkan, maknanya tajuk pengkaji lah, ataupun sarjana yang bernama Tajuk Arifin Nordin, 1996. Mungkin ni tesis dia lah, kan. Okey, jadi dibuat ada macam gambar tu, kan, iaitu manusia. Ni hubungan lah, interaksi, kan. Hubungan manusia dengan manusia akan menghasilkan ilmu kemanusiaan. Hubungan manusia dengan alam sekitar menghasilkan ilmu sains tabi'i. Okey, manusia dengan Tuhan iaitu ilmu wahyu.
Jadi ketiga-tiga ilmu ni sangat penting lah. Kesepaduan ilmu. Maknanya kalau kita ada ketiga ilmu ni, maknanya komplit lah kan. Sebab tu menunjukkan bahawa ilmu sains tabi'i itu pun tak kurang pentingnya kan. Tak kurang pentingnya. Ilmu wahyu paling penting. Ilmu kemanusiaan untuk kita kita applykan hubungan kita dengan manusia lain. Ilmu sains tabi'i untuk kita applykan hubungan kita manusia ni dengan alam sekitar kan. Maknanya kita kena tahulah contohnya kejadian haiwan-haiwan contohnya kan. Jadi kita boleh tahu, kita boleh praktikkan macam mana. Contohnya lah kan, kalau di Terengganu kita terkenal dengan penyu kan. Jadi penyu ni kan dalam proses nak mengalami kepupusan, pupus. Jadi inilah peranan saintis untuk tahu macam mana proses hidup penyu tu, supaya kita dapat menjaga, kita dapat pelihara, kita dapat pelihara spesies penyu tu. Jadi pentingnya ilmu sains tabi'i tu. Jadi bila kita kita ada kesemua ilmu ni, insya-Allah akan memudahkan lagi kehidupan manusia tu kan. Okey, dan seterusnya kesepaduan ilmu melahirkan insan yang melaksanakan pembangunan lestari, sama juga iaitu Sarjana Tajul Arifin Nordin. Okey, di sini kita boleh tengok yang atas sekali iaitu akidah. Dan akidah tu hasil daripada akidah tu akan menghasilkan akhlak yang mulia lah, akhlak yang pribadi diri yang hebat lah. Maka daripada akhlak tu bercabang kepada ilmu kemanusiaan, ilmu agama, ilmu sains. Dan bila adanya kesemua ni akan menghasilkan insan yang melaksanakan pembangunan lestari. Okey, inilah yang dikatakan sebagai kesepaduan ilmu kan, kesepaduan ilmu. Okey, dan seterusnya, seterusnya iaitu menyatu padukan pelbagai aspek kehidupan manusia. Menyatu padukan pelbagai aspek kehidupan manusia. Kita manusia ni terdiri daripada pelbagai aspek lah. Pelbagai aspek, iaitu dari segi jasmani kita. Jasmani tu apa? Fizikal lah, fizikal kita. Macam mana kita fizikal ni berkait jugalah macam mana kita bergerak, macam mana kita melakukan aktiviti seharian kita kan. Contohnya tidur, makan, apa lagi, belajar dan apa sajalah, itu dari segi jasmaninya. Okey, emosi. Okey, semua manusia kan, manusia ni dia mempunyai emosi dia, ataupun kita panggil sebagai perasaan. Apa itu? Maknanya perasaan kita sama ada hari ni bad mood ke good mood kan. Biasa kalau kalau paginya pun dah mula ada masalah, habislah satu hari tu kan, emosi dia. Okey, jadi emosi, itu perasaannya kan. Okey, dari segi rohaninya, maknanya kita manusia ni, kita bukan semata-mata jasmani, kita ada rohani kita, dalaman kita, kepercayaan kita kan, penting. Kalau kita nak sediakan makanan, bukan makanan untuk jasmani kita saja. Tu kalau kita lapar, kerok kan, terus cari makanan kan. So kita tahu macam mana nak bekalkan makanan untuk jasmani kita. Tapi makanan untuk rohani tak kurang pentingnya. Makanan untuk rohani kita. Sebab kalau kita tak sediakan makanan untuk rohani kita, kita akan rasa kosong kan. Jadi kat situlah kepentingannya. So kita nak bagi apa makanan rohani kita ni? Makanan rohani kita ni kita bagi contohnya kita berzikir, kita beristighfar, kita baca Al-Quran, kita dengar ceramah-ceramah kan. Supaya semua ni supaya kita rasa diri kita ni penuh lah. Tak ada kita rasa macam kosong. Kita perlukan benda tu kan. Okey, intelek. Apa itu intelek? Intelek akal kita lah.
Jadi apa ni, inilah kita gabungan manusia ni dia ada keempat-empat ni, penting. Okey, kesepaduan dalam Islam lagi, iaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi kita boleh nampaklah kat sini kan, pentingnya sains Islam ni, maknanya kita kejar dunia, kita kejar akhirat. Berbanding kalau yang bukan Islam, dia macam tak ada hala tuju, dia tak ada akhirat tu. Maknanya dia semata-mata dunia sahaja kan. Sebab itulah jadi macam orang bukan Islam ni dia tak ada dia tak tahu matlamat penciptaan dia tu. Sebab itulah ramai yang kalau gagal di dunia terus nak bunuh diri. Sebab dia rasa kalau dia gagal kat dunia tak ada apa dah. Tak ada apa lagi untuk dia nak teruskan hidup tu. Berbanding kita sebagai orang Islam, kita percaya bahawa kita ada kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi susah macam mana pun kita akan buat yang terbaik. Kita akan usaha. Walaupun gagal, kita akan bangkit balik. Walaupun gagal, kita akan bangkit balik kan. Sebab apa? Sebab kita mengharapkan kejayaan di akhirat juga. Walaupun kita mungkin banyak kegagalan di dunia, tapi kita tak berputus asa kan. Kita nak kejar kejayaan di akhirat pula kan. Okey, falsafah kesepaduan dalam Islam, tunjangnya, tunjang tu maknanya asas dia, iaitu terdiri daripada ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Okey, so intipatinya, ilmu itu terdiri daripada fardu ain dan fardu kifayah. Yang ni semua tahulah, fardu ain ni wajib ke atas semua yang bergelar Islam kan. Fardu kifayah ni semualah dalam satu kampung ke dalam satu kawasan tu kan. Jadi ilmu wahyu, ilmu akliyah. Ilmu wahyu ni terdiri daripada yang kita dapat daripada Al-Quran dan Sunnah. Akliyah ni benda yang menggunakan akal. Contohnya kalau ada isu-isu baru, kita akan isu-isu baru yang tak pernah ada lagi kan. Jadi kita guna ijtihad, ijtihad daripada para ulama kan. Okey, dan seterusnya kaedahnya ialah kita menyalurkan ilmu dari hati. Hatilah yang mendidik akal. Okey, jadi kita maknanya kita bekalkan diri kita dengan kesemua ilmu-ilmu ni, ilmu yang sebut tadi, intipati tadi, dan kita gunakan ilmu tu untuk kita didik hati kita. Untuk kita didik hati kita, dan kemudian hati kita ni mendidik akal kita, supaya kita dapat menjalani hidup kita dengan baiklah, dengan baik. Maknanya kita berpandukan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam tu, supaya kita perjalanan hidup kita ni mudah. Maknanya dengan ada yang membimbing kita lah, membimbing kita untuk ke arah kejayaan kan. Okey, tujuan integrasi ilmu dengan iman. Integrasi ni gabungan ilmu dengan iman. Tujuan dia adalah membolehkan para ilmuwan, sarjana, pemikir, cendekiawan membangunkan diri masyarakat dan alam ini, supaya bila ada ilmu dan iman, supaya kita ni, seluruh umat ni dapat membangun ke arah kemajuan. Okey, usaha mengabdikan diri kepada Allah, menyempurnakan amanah sebagai khalifah Allah. Jadi kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah, kita mesti segala apa yang kita buat dalam hidup kita ni mesti kerana Allah kan, kerana Allah. Dan kita tahu tugas kita sebagai khalifah Allah, peranan kita sebagai khalifah Allah ialah menyebarkan Islam. Kita bagi manfaat, kita bantu, kita gunakan diri kita ni untuk bermanfaat kepada orang lain kan. Okey, menjadikan amalan mengurus diri dan sistem, sebagai amal soleh dan ibadah.
memperoleh pahala di sisi Allah, bahagia di akhirat. Okey. Okey, dan last sekali lah untuk yang faktor yang kedua ni, iaitu kepentingan ilmu. Kenapakah ilmu penting? Yang pertama sekali, supaya ibadah kita sempurna. Kan? Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak buat ibadah? Kan? Di sini kita boleh tengok kepentingan ilmu fardu ain lah. Sebab itulah ibu bapa kita hantar kita belajar fardu ain masa kecil-kecil dulu kan. Dan kita pun nanti bila kita jadi parents kan, kita kena pastikan anak kita ada basic ilmu agama ni. Maknanya sekurang-kurangnya dia orang tahu macam mana cara beribadah dengan betul lah. Yang ni penting sekali lah. Okey. Melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah sebaiknya. Jadi bila kita ada ilmu, kita tahu macam apa tugas kita yang sebenarnya kan. Tugas kita sebagai khalifah ni, apakah tugas kita yang sebenarnya kan. Okey, dan seterusnya mencegah daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syariat. Jadi ini pentingnya ilmu tu. Bila kita belajar contoh ilmu syariat kan, kita tahu mana yang salah, mana yang betul, mana yang Allah larang, mana yang Allah suruh kan. Maknanya kita tahu larangan Allah, kita tahu apa yang diperintahkan Allah kan. Melalui ilmu kan, melalui ilmu. Jadi pentingnya ilmu tu. So kita tahu contohnya makanan. Kita tahu ada makanan halal, ada makanan haram, ada makanan syubhah. Jadi bila kita ada ilmu ni, kita akan jaga diri kita. Kan? Berbanding dengan orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni, dia tak tahu kan. Kadang-kadang dia ikut perasaan dia sahaja, kadang-kadang dia ikut emosi dia sahaja. Okey, dan seterusnya menolak kebodohan. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak jadi pandai kan? Jadi kita pentingnya ilmu tu. Kita sepatutnya kita simpanlah kepala kita ni betapa pentingnya ilmu ni. Jadi jangan berhenti untuk menuntut ilmu kan. Kalau habis diploma pun sambung lagi. Kalau tak tak berpeluang dari segi akademik, cari ilmu di luar kan. Contohnya pergi ke masjid-masjid, pergi ke majlis ilmu. Jangan biarkan diri kita ini kosong daripada ilmu kan. Kita kena perbaharui ilmu. Contohilah mungkin ada yang tak suka, tapi contohilah Mahathir kan. Mahathir amalan dia daripada dulu sampai sekarang suka membaca. Suka membaca kan. Okey. Menjana pembangunan negara. Menjana pembangunan negara. Jadi daripada ilmu yang betul lah akan menghasilkan satu kerajaan Islam yang betul lah, berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah lah. Okey, dan last sekali membezakan antara hak dan batil. Dengan ilmu lah kita tahu apa yang betul, apa yang salah kan. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak betapa pentingnya ilmu tu dalam kehidupan kita sebagai manusia kan. Okey.